Dia boleh tuduh SPM ugut anak dia. Yang sebenarnya SPM bukan ugut. Kalau kita sendiri pun, dan kes-kes balai polis contoh, bila kita dipanggil soal siasat, pegawai penyiasat pertama sekali akan beritahu kita, kita disiasat atas apa. Ya? Atas apa kita disiasat. Ya? Dia akan sebutlah atas ini. Kami panggil untuk beri keterangan dan kamu disiasat atas ini. Dan atas ini menghadkan hukuman sekiranya kamu sabit dengan kesalahan ini, maka hukumannya 2 tahun penjara contoh. Contohnya macam kita naik motor tak pakai helmet lah. Tak pakai helmet, tahan kat polis, bawa balai. Kita nak bayar saman, dia kata okey bayar saman. Kalau tak bayar saman, dia kata kalau kamu tidak bayar saman, buat mahkamah, dibicarakan, di bawah atas kesalahan lalu lintas, kamu mungkin kena dipenjarakan 2 bulan. Contoh, kamu mungkin akan dipenjarakan 2 bulan, kata polis. Apakah kita boleh kata polis hugut kita? Oh, polis tak boleh. Saya tak pakai helmet, pergi balai, dia boleh hugut saya 2 bulan penjara. Bukan hugut. Dia beritahu kamu kesalahan kamu di bawah atas apa dan apa hukuman dia. Kan? Itu saja dia beritahu. Macam itulah anak Mahathir. Bila SPN panggil, dia beritahulah atas apa. Ya, atas untuk mensitakan apa ni, untuk mesiahkan harta ni di bawah atas apa. Dan sekiranya kamu tidak mematuhi kehendak pengisian harta itu, maka kamu akan dipenjarakan 5 tahun. Itu bukan ugutan. Itu adalah keterangan pegawai penyiasat kepada kamu. Supaya kamu tahu bahawa ini adalah satu kesalahan sekiranya kamu gagal mengisahkan harta. Dan sekiranya kamu gagal, ini hukuman dia. Bukan ugutan. Tapi Mahathir kata, anak saya diugut. Ini yang saya katakan. Ini Kerala ni. Anak tak pernah kena usik. Bila panggil tentu saja untuk beri siasatan, dah rasa macam kena zalimi sangat. Dah dizalimi sangatlah. Meroyan. Sebab dia tahu, saudara. Sebab dia tahu. Yang sekarang ni puak-puak ni duk sibuk pasal 6 kotak. Mana 6 kotak? Mana 6 kotak? Nah, sekarang kamu lihat. 1 kotak Daim, 1 kotak bini Daim, 1 kotak anak Mahathir, 1 lagi anak Mahathir, dah 4 kotak dah ni. Belum lagi kotak lain-lain. Dah 4 kotak. Banyak kotak sebenarnya, bukan 6, saudara, banyak kotak. Tapi yang ada sekarang ni dah lebih daripada 3 kotak dah pun. Itu pun dah meroyan. Percayalah, banyak lagi kotak, lebih daripada 6 kotak akan terdah lepas ini. Belum cerita lagi pasal perkapalan, perwaja, skandal perwaja, skandal BMF sehingga ada orang pegawai bank yang mati dekat Hong Kong. Belum lagi, tak masuk lagi tu. Skandal bagaimana bailout MAS Tajuddin Ramli. Bagaimana duit rakyat Malaysia digunakan untuk bailout syarikat MAS. Tapi MAS lingkup, duit tu ke mana pergi. Itu boleh lagi cerita pasal banyaklah. Dia kalau nak cerita zaman-zaman Mahathir ni, itu baru sikit, baru bab harta saja. Istilah harta saja. Belum skandal lagi. Belum lagi, saudara. Jadi ramailah akan menunggu giliran untuk berdepan dengan mahkamah. Sebab itu mereka kepanasan, saudara, dan saat sekarang ini adalah saat-saat masa kejeraan mereka. Mereka mengharapkan di bawah Agung yang ada sekarang ini, Agung yang akan melepaskan jawatan ini, mereka benar-benar mengharapkan Agung itu untuk mereka berjaya menebuk atap. Tapi malangnya, yang di-Tuan Agung tak ada masa nak layan kamu. Dia dah sibuk sekarang ini nak serah kuasa. Dan dalam ucapan dia terakhir pun, dia menceritakan sejarah kenangan dia di bawah kerajaan yang angkat bendera putih. Tetapi Walaon ni pusing. Dia kata Agung sebut bendera putih itu berlaku di zaman PMX. Yang sebenarnya Agung sebut tu di zaman dia. Zaman kamu, Din Cirit. Zaman Anwar mana ada angkat bendera putih. Kalau ada berlaku kat Terengganu angkat bendera putih tu pun, kes tak ada air kat Terengganu. Tak ada zaman Anwar orang angkat bendera putih tak makan. Yang Agung sentuh dalam ucapan, itu zaman kamu. Dia ada pengalaman yang menyedihkan, ada pengalaman yang menggembirakan dia. Yang menyedihkan itulah termasuk kamu tabuk atap, menyusahkan Agung pula nak lantik Perdana Menteri. Bila aku bagi nasihat pada Mahathir, jangan letak, dia nak letak juga. Padahal Agung tahu kesan dia.
Kesan dia kalau Mahathir tak jawatan, kerajaan tumbang, terpaksa ambil Perdana Menteri yang lain yang tentunya tidak mendapat mandat rakyat. Agung tahu itu, sebab itu Agung nasihat kepada Mahathir jangan letak. Dan ini diucapkan oleh Agung sewaktu dia berucap dalam parlimen. Dia kata saya dah nasihat dah dengan Mahathir. Jangan letak ketika itu. Tapi Mahathir letak juga. Sebab apa dia letak, saudara? Sebab bagi dia, itulah satu-satunya cara untuk nak menjatuhkan kerajaan PH. Kerajaan PH yang angkat dia jadi menteri. Itulah satu cara je. Aku kena letak jawatan. Kenapa pula kena perlu jatuh kerajaan PH? Kerajaan PH bagi Mahathir tak penting. Bukan masalah kerajaan PH. Bukan masalah DAP. Masalahnya, selagi ada kerajaan PH, selagi itulah Anwar ada peluang menjadi Perdana Menteri. Ini nak kepala otak Kerala ni. Otak dia bukannya bodoh, saudara. Dia cerdik buat jahat. Pada dia selagi ada kerajaan PH, selagi itulah Anwar punya peluang untuk menjadi Perdana Menteri. Sebab itu nak menghalang Anwar jadi Perdana Menteri, kita kena hancur rumah dia dulu. Ini style dia ni. Nak menghalang Anwar mengetuai kerajaan PH. Atau nak menghalang Anwar menjadi tuan rumah. Jangan bagi Anwar jadi tuan rumah. Kena bakar rumah tu dulu. Itu yang Mahathir buat. Sebab itu dia sanggup khianat. Dia sanggup khianat. Apatah lagi dapat nasihat daripada Lebay Hadi. Orang yang berserban, berjubah dan menyanggut ini. Yang dia mengaku dia adalah mastermind langkah Sheraton. Saya sendiri jumpa dengan Mahathir. Saya sendiri berbincang dengan Mahathir untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam tanpa DAP dan PKR. Hadi mengaku sendiri, saudara. Betapa jahatnya dua makhluk ini, dan sesuailah makhluk itu berada, sentiasa berada di AJN. Bergele-gele masuk AJN. Mahathir masuk, Hadi keluar. Hadi masuk JN, Mahathir keluar. Kedua-duanya tempat yang sama. Dan mereka tidak pernah serik pun untuk melakukan kejahatan. Untuk mensabotaj Anwar Ibrahim. Mereka tak pernah berhenti, saudara. Bahkan sekiranya kedua-duanya itu berada di AJN sekalipun, kalaulah kedua-duanya serentak masuk AJN sekalipun, saya percaya mereka akan minta katil sebelah menyebelah dekat Wat tu. Sebab apa? Senang. Walaupun kita sama-sama duduk terlantar atas katil, kita masih lagi boleh berpakat dan kita masih lagi berbincang bagaimana nak menyekat Anwar Ibrahim. Sampai kata itu, mereka sanggup lakukan. Selagi ada nyawa, dia kata. Selagi ada nyawa di kandung badan, selagi itulah kita akan tentukan Anwar ini kita harus turunkan. Kita akan jatuhkan dia daripada politik negara. Ini dua ekor ni punya perancangan. Sebab itu selalu saya sebut, negara kita aman kalau dua ekor ni tak ada. Kalau dua ekor ni tak ada, insya-Allah negara kita aman. Yang sikit-sikit ni boleh diubati. Tapi yang dua ekor ni cukup susah nak ubati, saudara. Sebab mereka dah tahap tegar. Ini punca dia. Satu penunggang agama, satu penunggang kaum. Itu ibu dia. Ibu segala ibu. Kejahatan. Perpecahan umat Melayu Islam, dua ekor ni. Dua ekor ni lah. Orang Melayu bertempur sesama Melayu. Orang Melayu kafir mengkafir. Orang Melayu duduk menuduh sesama kita sama orang Islam. Sampai berbunuh-bunuh di Memali kerana orang tua ini. Dua-dua ekor sama. Sama je. Memali berlaku di zaman orang tua lebay ni. Satu lagi di zaman Mahathir. Dia Perdana Menteri waktu itu. Tu jangan lupa. Dan kedua-duanya hari ini bersatu padu untuk nak lawan Anwar Ibrahim. Tapi mereka silap. Sebab yang mereka berdepan sekarang ini ialah satu susuk tubuh yang bukan tak pernah diuji. Bukan tak pernah difitnah. Bukan tidak pernah diaibkan. Malah mereka berdepan dengan seorang manusia yang dah biasa masuk penjara. Seperti masuk hotel je. Sedangkan kedua-dua tokoh ini, Mahathir dan juga Hadi ini, mereka tidak pernah rasa berada di dalam penjara. Usahakan penjara. Dalam lokap pun tak pernah ada, saudara. Mereka tak ada pengalaman bermalam di lokap. Jadi mereka tidak pernah diuji. Mereka tidak pernah diuji. Percayalah. Kalau satu malam saja Mahathir ini, dalam usia hampir 100 tahun. Usahakan penjara. Tak payah penjara. Kalau satu malam lah dia ditahan di lokap. Sama di lokap polis ataupun lokap SPRM. Satu malam lah
cukuplah. Ya, Mahdi berada di dalam lokap, percayalah saudara, seekor semut gigit dia dalam lokap itu, dia akan dikejar ke IJN. Percayalah saudara. Sebab itu kita tak naklah dia macam tu. Takkanlah kerana seekor semut maka dia terpaksa terlantar ke IJN. Ya. Jadi kita tak apalah. Tapi dia tak pernah fikir. Dia tak pernah puas hati melihat Anwar derita, saudara. Dia takkan puas hati. Ya. Dalam keadaan Anwar tidak jadi Perdana Menteri, dia pernah kata Anwar takkan jadi Perdana Menteri. Percayalah, dia kata Anwar takkan jadi Perdana Menteri. Kerana orang Melayu tolak Anwar. Anwar takkan jadi Perdana Menteri. Akhirnya Allah tu takdirkan Anwar jadi Perdana Menteri. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia tak pernah terima ketentuan Allah. Dia akan tentukan pula Anwar jatuh. Dan dihasut seluruh rakyat Malaysia mengatakan selagi Anwar jadi Perdana Menteri, orang Melayu terancam. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, Islam terancam. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, tanah Melayu akan bertukar menjadi tanah bukan Melayu lagi. Ini yang ditanamkan di kalangan rakyat kita. Ya, dia tahu orang Melayu ini sensitif bila sebut pasal Melayu. Orang Melayu ni sensitif kalau sebut pasal Islam. Sebab itu dia tunggang semahu-mahunya, saudara. Yang menunggang itu semua orang yang berada di penghujung-penghujung usia. Haji Hadi dengan Anwar ni sama usia, saudara. Sama je umur dia. Tapi kalau kita tengok kecergasan di antara dua, kalau kamu letak dia satu barisan jalan, suruh dia berlumba, tak payah berlari. Berlumba jalan kaki saja cukuplah. Kita akan tahu siapa akan berada di depan dan siapa yang akan berjalan dua selender. Sedangkan usianya sama, saudara. Sebab apa? Sebab Allah berikan kekuatan dan semangat kepada Datuk Seri Ibrahim ini. Walaupun usianya sama dengan Haji, kerana keikhlasan dia, kerana perjuangan dia, dan dia pernah diuji sejak muda lagi. Itulah kelebihan yang ada pada Datuk Seri Ibrahim. Yang sebab itulah kita hari ini siang malam menyokong dia. Bukan dia perfect. Kita tidak taksub dengan dia. Saya pernah mengkritik dia. Saya bukan orang taksub. Kalau saudara masih ingat, waktu kita belum jadi kerajaan. Waktu kerajaan PH. Waktu Pilihan Raya Negeri Melaka. Di mana Anwar membenarkan menggunakan logo, tak mahu menggunakan logo keadilan, menggunakan logo PH. Saya mengkritik Anwar Ibrahim. Saya mengkritik. Sebab ada yang kita rasa tak kena, kita kritik. Sama juga Pilihan Raya di Johor, Pilihan Raya Negeri Johor waktu itu. Di mana parti kita memberikan kerusi yang banyak kepada parti muda. Saya juga mengkritik tindakan itu. Saya kata kenapa bagi peluang kepada parti muda banyak sangat. Bukan boleh percaya parti muda ni. Saya dah bagi tahu. Dan akhirnya terbukti. Nasib baik dia menang satu kerusi DUN di Johor. Itu pun cara strategi tipu helah lah. Kita bagi kerusi Puteri Wangsa tu pada parti amanah. Amanah bagi pada muda. Dan dia menang. Tak apalah rezeki dia. Nasib baik satu, saudara. Itu pun ialah khianat. Satu tu pun kursi DUN, satu kursi Parlimen di Muar, hasil daripada tenaga wang ringgit, peluh kita bantu Syed Saddiq menang di Muar. Itu pun dia khianat kita. Tarik sokongan kepada PMX. Ya, ada kalanya kita betul. Ada kalanya kita mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Kita betul. Maksudnya apa? Maksudnya kita bukan taksub membuta tuli. Tak macam Walaon. Hadi buat apa pun, mereka tak berani tegur. Mereka tak berani tegur. Walaupun mereka tahu bahawa tindakan PAS mengambil Mahathir sebagai penasihat empat negeri itu tindakan yang ke belakang dan bertentangan dengan perjuangan PAS itu sendiri. Tapi tak ada siapa pun dalam PAS berani menegur pemimpin mereka. Sebab itu PAS semakin lama semakin hanyut kerana dia tidak ada orang yang tegur dia. Siapa tegur dia, terbayang neraka depan mata. Sebab tu tak berani, saudara. Ni ada kawan nak naik. Kita bagi kawan kita naik pula. Madam Koshka. Jangan bertukar bunyi suara babi. Saya naik atas bertukar pula suara anjing, suara babi. Macam suara dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Tak ada, seronok dengar Bawan cerita pasal Mahathir ni. Saya Boleh pun duk sambung, boleh baca. sambung. Saya pun duk baca. Ingat tak hari tu yang dalam cerita dia tu, yang apa? Cerita yang Anwar, yang movie tu kan? Yang apa? Daim kan ada cakap dekat Mahathir. You help me, I help you.
Yes. Kan. So sebab tu dua-dua tu memang kena bersama. Lepas tu saya ada baca lah. Sekarang ni saya duk baca buku Malaysian Maverick. Hmm. Memang terkejut lah baca kan. Chapter by chapter, bab ke satu bab berkenaan dengan Mahathir ni, betapa dia dia ni memang hebat lah nak menjatuhkan orang. Daripada tadi abang cerita kan, daripada Tunku, daripada Hussein On. Lepas tu bukan saja dalam UMNO, tapi Tun Saleh Abbas. Kan Allah yarham Tun Saleh Abbas, dia jatuhkan, dia musnahkan kerjaya Tun Saleh Abbas. Ya. Lepas tu kan dia pergunakan almarhum Sultan Johor kan, ada kes satu sekali dulu kan. So dia guna semua tu untuk dia naikkan diri dia. Cara dia panjat, cara dia naik ke atas tu dengan cara dia menikam orang. Betul? Memang jahat. Saya baca buku tu kan, saya rasa macam ya Allah, tak percaya ada orang macam tu dalam dunia ni. Mufti Selangor masa tu pun orang kata pun Mufti Selangor Datuk Ishak Baharom. Ishak Baharom. Dia malukan dia malukan kan? Dia malukan mufti tu. Bila Datuk Ishak Baharom masa tu mengkritik pertandingan Ratu Cantik nak buat kat Selangor. Ya. Ishak Baharom komplain lah, jadi dia marah lah. Saya baca yang Tun Saleh Abbas tu macam mana dia malukan Tun sampai Tun dipecat kan? Sama juga dia dengan raja-raja, dia rekod tidak baik dengan raja-raja sebab dia lah antara orang yang membina perlembagaan raja-raja ni. Kan, bidang kuasa raja tu. Yang sebenarnya waktu itu tujuan dia macam orang rakyat nampak macam baik lah. Kan? Kononnya nak menghadkan kuasa. Jadi bila dia hadkan kuasa kepada raja, kita ingatkan kuasa itu diberikan kepada rakyat. Tetapi dia hadkan kuasa tu dia ambil, dia yang berkuasa. Dia yang ambil kuasa raja tu dan dia berkuasa. Sebab tu waktu itu tahanan ISA banyak diteruskan. Kan? Hari ni dia kata dia lah pejuang Palestin, dia terlalu kuat melantang lawan Israel. Tapi kalau orang kenal dia lah orang yang benarkan Israel, pasukan kriket Israel masuk Malaysia. Di zaman dia. Sampai kan ada waktu itu almarhum Saidina Ayub kan, Mahfuz Omar, beberapa pimpinan PAS ketika itu membantah, berdemonstrasi, menghalang pasukan kriket Israel masuk. Kita halang dia sebab kita tidak ada hubungan diplomatik waktu itu. Yang menghalang ni masuk penjara. Pasukan kriket masuk dalam Malaysia. Tapi hari ni dia kata dia lah paling lantang. Dengan orang yang tak tahu, bolehlah kamu tipu. Kan? Ya. Dia ubah tau. Masa dulu kan yang UMNO nak diharamkan apa semua kan, masuk mahkamah apa semua kan. Dia lepas tu yang UMNO yang baru dia buat tu, dia ubah kan, dia ubahkan perlembagaan, dia nak dia tu yang berkuasa. Dia nak dia yang ada kuasa mutlak. Dia mengolah dalam UMNO kan? Tu dia ubah perlembagaan tentang sesiapa nak bertanding presiden mesti mendapat 80 pencalonan bahagian. Dia ketatkan. Dia yang buat. Dia mengetatkan lagi supaya orang tak lawan dia. Jadi kau kena dapat dulu kauta. Bahagian-bahagian mencalonkan kau. Aku dah lupa dah. Kan? Berapa bahagian kena calonkan kau, baru boleh kau bertanding lawan presiden. Jadi nak dapatkan jumlah itu bukan senang. Jadi selamatlah dia, tak ada orang lawan dia. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia ganggu kehakiman. Kan dia ada ubah juga kan kuasa-kuasa hakim. Kuasa-kuasa raja. Maknanya bila dia jadi Perdana Menteri ni kan dia ubah tau. Dia olah perlembagaan, dia olah kuasa-kuasa orang yang boleh, maknanya yang undermine dia tu semua dia ubah. So that dia tak nampak dia yang buat, tapi di sebaliknya memang dia kurangkan lah. Maknanya kuasa tu, interference tu, dia akan ada dia punya interference tu, dia punya campur tangan tu. Memang jahat lah. Saya duk baca Malaysia Maverick tu, saya terkejut, kata ya Allah, ada orang macam tu. Masa dia jadi Perdana Menteri, buah kerajaan PA pun dia nak buat style dia dulu. Kan?
Dia buat keadaan jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri saja, tukar habis semua ketua hakim, peguam negara, ketua polis negara, Putrajaya SPM, semua dia tukar. Sebab dia nak laksanakan agenda dia membalas dendam kepada musuh-musuh politik. Waktu itulah ramai ahli parlimen UMNO melompat masuk bersatu. Waktu itu bersatu hanya ada Hmm. 13 ahli parlimen saja, tak ramai pun bersatu. Dia menang pilihan raya PRU 14, hanya dapat 13 saja kerusi. Bila dia kerusi tak banyak, macam mana dia nak berdepan dengan Anwar ni, dia kata. Jadi kita kena perbanyakkan ahli parlimen kita dulu. Dia pun tariklah beberapa ahli parlimen daripada UMNO yang melompat dengan menggunakan ugutan LHDN lah kan. Income tax, SPRM duk tekan-tekan. Beberapa orang yang tak kuat semangat ni daripada UMNO melompat masuk bersatu. Asalnya bersatu ni 13 orang ahli parlimen saja. Yang lain tu semua pemain-pemain import. Hmm. Jadi macam mana kita nak kata Muhyiddin dia pun kuat? apa dia? Macam mana kita nak katakan dia kuat? Pengaruh dia kuat? Tak kuat. Hari ni dia ungkit. Dia kata Anwar ni tak kenang jasa. Saya bantu Anwar waktu pilihan raya di Port Dickson, dia kata. Saya bantu kempen untuk dia menang di Port Dickson kerana saya bantu. Ini aku nak bagi tahu. Mahathir bantu Anwar di PRK Port Dickson. Hanya satu kali saja dia datang, tak sampai pun 20 minit dia berucap. Berkempen di Port Dickson. Datang sekali je dekat Port Dickson, dia berucap tak sampai 20 minit. Dia kata dia dah hebat dah bagi Anwar kemenangan. Walhal kalau dia tak datang pun, Anwar menang di Port Dickson. Tanpa dia pun Anwar boleh menang di Port Dickson. Bukti dia Anwar menang di Tambun. Tanpa dia juga. Mana ada Mahathir? PRU 15 dulu Anwar bertanding kat Tambun. Yang teruknya dia bertanding di Langkawi, bukan kalah. Hilang deposit lagi. Engkau dah hilang deposit, hari ni kau nak bercerita tentang Anwar. Malulah sikit. Bukan sekadar engkau hilang, anak engkau pun hilang deposit. Bukan sekadar anak engkau hilang, keturunan engkau dalam pejuang tu semua hilang deposit. Di mana saja pergi parti pejuang bertanding, semua hilang deposit. Ini hebatnya Mahathir ni. Sebab itu dia rasa malu teramat sangat. Dia sebagai Perdana Menteri 22 tahun, Perdana Menteri 22 bulan, bertanding pilihan raya, rakyat campak dia macam tu je. Hilang deposit. Tapi hari ni dia nak kata dia hebat. Orang hilang deposit ni lah nak diangkat oleh PAS sebagai penasihat 4 negeri. Kalau nak cerita pasal Mahathir ni banyak. Boleh cerita. Kan? Banyak. Tak habis kita nak cerita. Jadi wall on kat bawah ni memang panas lah. Kan? Hadi Awang mana? Hadi Awang wallahu Hadi alam. Awang mana? Wallahu alam. Saya pun tak tahu dia kat mana. Senyap terus. Tapi dia ni kalau orang bisik kat telinga dia, kata dah cukup jumlah, nak ambil alih kerajaan, dia segar tu. Dia akan sihat. Dia akan berlari pergi sana tu. Okey, Papa Gorilla, apa cerita? Papa Gorilla. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Saya suka tengok abang punya live, hari-hari saya tengok. Takkan tengok Kalau je. tak dapat tengok abang punya live, saya tak dapat tidur malam. Jangan tengok je, kena tengok sikit. Tapi memang best lah. Buat. Boleh tambah-tambah sikit bagi perencah. Perencah menganjing ke apa? Tak kisah. Tak kisah. Perencah menganjing. Perencah menganjing senang je bang. Dia cakap macam mana pun dia tetap berbangkang. Tak payah cerita lah. Betul. Cuma cerita kita macam-macam ke, nak tembuk atap ke, nak tembuk tiang ke, nak tembuk dinding ke. Saya suka tengok dia orang ni bang buat lawak bodoh. Tadi saya lepas room sebelah tu, roomnya siapa tu? Kak siapa tu?
Ada satu tu room. Kak Meli. Dah cari jodoh pula. Lepas tu dah tadi ke politik pula. Apa benda lah room dia orang ni. Lepas tu tengok-tengok yang naik-naik semua. Cerita pun macam budak-budak aje. Yang cerita pasal yang judi naik 22 bulan tu. Kan? Yang ada seorang daripada Pakatan Harapan ada naik lah. Lawan dia punya hujah kan. Macam budak-budak lah dia orang. Itu room apa tu, Kak apa nama dia? Bukan Kak V lah. Tapi Kak V pun ada kat dalam tu. Tu semua dia orang jenis. Saya pun tak faham lah. Dia orang tak pandai lah. Dah. Jadi hiburan petang adalah saya dapat masuk dia orang tu. Tapi saya tak komen, saya diam. Dia sesama dia pun dah bergaduh lah ni. Dah, lain dah cakap gini-gini. Lepas tu dah jadi room jodoh pula. Aduh, menjadahnya pula jadi room jodoh. Daripada room politik jadi room jodoh. Ada seorang lagi tu buat live cerita pasal Lombong. Air sirap. Room air sirap. Memang tak ada standard, tak ada kelas langsung lah. Tak beri manfaat lah. Untuk membodoh-bodohkan orang ada lah. Kita pun main politik tapi memberi manfaat. Bukannya kata orang tu hentam semacam je. Betul tak? Daripada situ saya tapi bagus juga kalau tak ada dia orang, tak ada hiburan bang. Lagi pula kalau ada live Papa Gomo ni, kalau masalahnya Papa Gomo tak buat live lagi lah. Saya suka tengok dia tapi kita ketawa sendirilah. Apa cakap dia tu kita melekek sendiri ketawa. Raja Putra buat live, dia sendiri akhirnya mengakui bahawa Anwar kuat, dia kata. Dia kata Anwar memang kuat dan PN memang gagal dia. Tapi kalau tengok Raja Petra tu sekarang ni dan dia punya dah cakap dia tu dah mungkin payment tak masuk ke bang? Mungkin lah dia tu payment masuk ke tak masuk ke. Kalau dia sokong balik PM back, aku tak percaya dia. Saya pun tak percaya. Dia cakap dia nak sokong PM back ke, dia nak kutuk balik PN ke, dia nak kutuk Mahathir ke, nak kutuk Den Cirit ke, nak kutuk Haji Hadi. Aku sikit pun aku tak percaya dia cakap. Yelah, orang cari makan tu, semua blogger cari makan. Apa guna dia hari-hari buat live kalau tak cari makan, betul tak bang? Yang kedua, dia pun dengar dah kata polis negara kata nak cari jalan bagaimana nak bawa dia balik. Itu yang dia terus berubah cakap tu kat live tu. Saya dah faham. Undang-undang nak bawa balik orang balik ke Malaysia ni, dia ada satu undang-undang yang kita sama dengan negara tersebut. Kan? Kalau sama dengan negara dia, boleh kita bawa balik. Sebab itulah kita tak boleh bawa balik Cyril tu yang duduk dekat Australia tu. Pasal undang-undang dia lain, tak sama dengan kita. Dia tidak ada undang-undang hukum gantung. Dia kalau bunuh orang sana, belum tentu di hukuman gantung. Kalau di Australia. Samalah di Amerika pun sama. Jadi sebab itulah nak bawa Cyril tu, kita kena kaji balik hukuman, kan? Kena ubah hukuman tu, kemudian baru boleh bawa dia balik. Itulah susah, sukar. Jadi kalau Raja Putra pun kita tak boleh nak ekstradisi, tak boleh nak bawa balik dia. Sebab kalau setakat kita ada undang-undang atas sultan ke kan, apa pun yang bertentangan dengan negara dia, kita tak boleh bawa. Saya ada dengar angin bertiup kencang bang. Betul ke itu Ronald Kenley tu dia akan sokong PI back? Tak tahulah betul ke tak betul. Tak tapi saya kata nak buat PT hari ni atau besok kot. Bertiup kencang juga tu saya dengar. Tapi dia orang-orang ni bang kalau sokong okeylah. Kalau nak masuk parti mana saya tak setujulah bang. Dia orang ni pun tak boleh percaya juga bang. Kita pun takkan terima. Tak boleh. Takkan terima. Untuk sokong kita belanjawan ke apa tak kisah. Kita tak salah. Untuk masuk parti saya rasa tak payahlah. Dah terkena dah. Tengok je Azmin bang. Tikam belakang. Kan nampak? Bahaya orang-orang jenis macam ni bang. Dia sokong tapi akhirnya dikhianat. Macam Hamzah tu ada juga anak dia. Kes dia ada. Tapi saya yakin bang, saya yakinnya Bersatu ni rasa-rasa senasib lah dengan Semangat Power 6. Dan nampak lah
Itu memang jalan tu dah nampak. Tak Betul popular. betul. Dia sebenarnya gini bang, parti Melayu, dia tak boleh banyak pecahan. Tak boleh. Parti Melayu cuma satu je. Kalau banyak pecahan, berpecah lah. Okey lah, dah ada satu parti PKR. PKR tu kan kira parti election. Okey, itu satu. Jangan ada lagi, buka ada satu lagi parti Melayu. Buka ada satu lagi parti Melayu. Oh, pecah belah bang. Sebab tu Mahathir selalu sebut Melayu dah pecah banyak, dia kata. Bila banyak parti Melayu dah pecah. Yang sebenarnya dia paling banyak parti. Jadi Melayu tak boleh bersatu pasal tu lah. Banyak sangat parti. Dah berpecah. Kalau nak lawan, okey. Satu sama satu ataupun dua. Jangan sampai pecah sampai 5, 6. Oh, kepala pening bang.